Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Perak versus Kedah dalam saingan Piala Malaysia First League, yang mana Perak menang 3-1, comeback lah. Hasil jaringan dari penalti Lucho, satu dari Milanovic dan satu dari Hakimi Maisa, antara favourite player saya daripada beberapa season lepas. Dan untuk pasukan Kedah berjaya menjaringkan gol awal pada 30 saat yang pertama melalui Manny Ott. Tetapi selepas gol awal tersebut, Kedah dah mula untuk step down dan mereka tidak lagi untuk menyerang. Sebaliknya Perak yang berjaya untuk settle down dengan lebih cepat dan menguasai perlawanan dan memperbaiki mereka punya defending structure dan memperbaiki mereka punya build up, dan berjaya untuk menyerang pasukan Kedah dengan begitu banyak, dan hasilnya mereka berjaya untuk menjaringkan 3 gol dan Kedah mendapatkan hanya 1 gol dan serta 1 kad merah yang dikenakan kepada Rodney Kevin, yang mana beliau menyepak muka Sio. Saya mengharapkan perkara sebegitu tidak berlaku lagi lah. Sebab apa? Sebab benda tersebut sepatutnya boleh dielakkan. Sebab ketika itu pasukan Kedah sudah ketinggalan, tetapi disebabkan tindakan yang tidak bermoral ataupun tidak sepatutnya dilakukan, menyebabkan pasukan Kedah beraksi dengan 10 orang dan berada dalam kedudukan yang lebih tertekan apabila ketinggalan. Jadi perkara seperti begitu sepatutnya boleh dielakkan. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Kedah. Apakah perkara yang paling obvious ataupun paling menjadikan Kedah tak berupaya untuk menyerang pasukan Perak pada perlawanan semalam? Perkara yang paling jelas ketara kelemahan pasukan Kedah pada perlawanan semalam adalah di bahagian tengah. Yang mana kalau kita lihat di bahagian tengah waktu first half, gandingan antara Miodani, Moses Atede dan juga Manny Ott, yang mana ketiga-tiga player ni bermain dalam sistem piramid ataupun boleh dikatakan lebih kepada Moses bergandingan dengan Miodani dalam pembentukan double pivot dan meletakkan Manny Ott untuk bertindak sebagai number 10 ataupun link up player ataupun lebih kepada attacking midfielder dalam bahasa yang mudahnya. Tetapi dalam penggunaan ketiga-tiga player di bahagian tengah ni, kita boleh nampak impak yang dipamerkan oleh Miodani apabila diturunkan sebagai first 11 adalah sangat-sangat minimum apabila beliau tidak mampu untuk menjalankan tugas dengan sangat baik sebagai partner kepada Moses Atede dalam pergerakan di bahagian tengah, sama ada ketika build up dan juga sama ada ketika bertahan. Ini menyebabkan bahagian tengah pasukan Kedah tak boleh untuk create satu domination dan juga satu combination play untuk menggerakkan bola di bahagian middle third. Jadi itu yang menjadi permasalahan. Jadi apabila Moses Atede dapat bola, dia tak ada banyak ruang untuk dia open game. Jadi kebanyakannya bola yang dilakukan oleh Moses Atede adalah lebih kepada hantaran-hantaran jauh ataupun open game kepada bahagian wide area untuk mencari Fayad ataupun Hidalgo di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Tetapi apabila hantaran-hantaran tersebut dilakukan, kita boleh nampak yang Moses Atede pada perlawanan ini juga banyak melakukan mistake daripada segi passing apabila banyak hantaran-hantaran yang dilakukan oleh beliau tidak kesampaian dan berjaya dengan mudahnya untuk diintercept oleh pihak lawan. Dan dalam pada masa yang sama, kita boleh nampak yang peranan yang dilakukan oleh Moses Atede, dia berkeseorangan daripada segi defensive structure ataupun defensive duty, yang mana daripada segi corak untuk bertahan memang Moses Atede yang banyak memberikan tekanan kepada bahagian tengah pasukan Perak ketika pasukan Perak memegang bola, dan dia jugalah yang banyak untuk cover up bahagian pertahanan dan juga bahagian tengah tanpa mendapat support yang banyak daripada Miodani. Disebabkan dua partner ataupun double pivot yang dimainkan oleh pasukan Kedah ini tidak menjadi, kita boleh nampak kelemahan yang ketara kepada Manny Ott juga. Apabila Manny Ott pun tidak mendapat support yang banyak di bahagian tengah untuk mendapatkan bola ataupun untuk meneruskan combination play, terutamanya di kawasan pihak lawan ataupun di kawasan zon 14 di central area. Jadi perkara ini telah meminimumkan ataupun menyebabkan pasukan Kedah punya structure di bahagian tengah tidak berupaya untuk membentuk combination play dan melakukan penetration passing dan juga untuk move forward lebih ke hadapan apabila tiada support yang mencukupi. Jadi apa yang dilakukan oleh Coach
Coach Nafuzi pada second half adalah dia mengeluarkan mengeluarkan Miodani dan membawa masuk Fazrul Daniel, iaitu membawa masuk Fazrul Daniel adalah lebih kepada untuk menyeimbangkan bahagian tengah pasukan Kedah dan juga untuk menstabilkan bahagian tengah pasukan Kedah, yang mana kemasukan Fazrul Daniel sebenarnya adalah untuk memberi support yang lebih kepada Manny Ott ketika dalam attacking ataupun ketika dalam build up ataupun dalam position lah ketika Kedah memegang bola, dan dalam pada masa yang sama adalah untuk memberi backup kepada Moses sekiranya Kedah di counter ataupun diserang balas oleh pemain-pemain pasukan Perak. Namun apabila perancangan tersebut dah diubah di second half, Kedah pula dihukum dengan kad merah yang dikenakan kepada Rodney Kelvin, yang mana percaturan yang dilakukan oleh Coach Nafuzi pada awal second half tersebut terpaksa diubah dengan mengeluarkan Fazrul Daniel dengan membawa masuk Luqman Hakim untuk memastikan yang defend Kedah lebih stabil, sebab Kedah dah kehilangan seorang defender. Jadi pertukaran ataupun perancangan yang dilakukan daripada awal untuk memastikan bahagian tengah Kedah lebih stabil tidak berupaya dilakukan dengan baik akibat daripada kesilapan dan juga tindakan yang dilakukan oleh Rodney Kelvin yang menyepak muka Sio sehingga dikenakan kad merah. Jadi perubahan taktikal tersebutlah yang merencatkan sedikit corak permainan ataupun cara yang ingin diterapkan oleh Coach Nafuzi di second half. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat daripada segi overall game, apa yang dilakukan oleh pasukan Kedah, mereka mempunyai masalah di bahagian kiri yang paling ketara. Kalau kita lihat di first half, Fayyaz Zulkifli bermain boleh dikatakan dia banyak receive the ball dengan sangat baik, dengan peletakkan bola di hadapan, dengan bermain secara direct dengan hantaran-hantaran kepada beliau. Tetapi daripada segi keupayaan untuk Fayyaz Zulkifli melepasi bahagian back kanan pasukan Perak agak sukar. Sebab apa? Sebab di bahagian kanan pasukan Perak meletakkan Aiman Yusni, yang mana daripada segi marking dan juga daripada segi defensif dia punya corak bertahan yang ditunjukkan oleh Aiman Yusni memang dia adalah seorang right back yang sangat kukuh dan juga gagah dan sukar untuk ditembusi. Sebab apa? Sebab dia punya corak bertahan adalah dengan sangat-sangat tight marking, iaitu beliau tidak akan memberi ruang kepada striker ataupun winger pasukan Kedah untuk exploit kawasan kanan pasukan Perak dengan gerakan-gerakan yang laju. Jadi kita boleh nampak yang di first half kita nampak yang Fayyaz Zulkifli memang struggle untuk beat Aiman Yusni dalam beberapa situasi dalam 1v1. So memang saya respect dekat Aiman Yusni sebab berjaya untuk mengekang gerakan yang dilakukan oleh Fayyaz Zulkifli. Jadi apa yang patut diimprove oleh Fayyaz Zulkifli adalah dia patut untuk step up the game. Dia patut untuk buktikan apabila diletakkan sebagai first 11 dia boleh buat something yang lebih better di bahagian kiri dan boleh untuk melakukan sesuatu yang lebih baik di bahagian kiri untuk memastikan yang gerakan serangan pasukan Kedah di bahagian kiri adalah lebih teratur dan lebih terjamin dalam melakukan penetration ataupun memasuki di box pasukan lawan. Jadi benda tu yang menyebabkan bahagian kiri Kedah kurang stabil. Dan kita boleh lihat juga apabila Fayyaz Zulkifli mendapatkan bola, kita tidak boleh salahkan beliau seorang. Sebab apa? Sebab apabila Fayyaz Zulkifli dapatkan bola, beliau kurangnya mendapat support sama ada daripada bahagian tengah ataupun bahagian kiri, iaitu fullback pasukan Kedah Arif Farhan, yang mana boleh dikatakan Fayyaz Zulkifli punya gerakan ataupun positioning apabila dapat bola, dia berada dalam kedudukan yang lebih kepada isolated tanpa ada bantuan sama ada bahagian tengah bermain dengan lebih rapat kepada beliau untuk meminta bola ataupun daripada bahagian kiri yang buat overlap ataupun underlap untuk memastikan yang mereka boleh attract Aiman Yusni untuk memberi ruang kepada Fayyaz untuk exploit kawasan yang ditinggalkan. Tetapi benda tersebut tidak berlaku kepada pasukan Kedah di bahagian kiri ketika first half. Jadi apa yang dilakukan oleh Coach Nafuzi di second half? Coach Nafuzi membawa masuk Parthiban. Kemasukan Parthiban dalam 5 ke 10 minit yang pertama sebenarnya menunjukkan satu corak yang positif. Sebab apa? Sebab Parthiban punya gameplay adalah lebih kepada direct, yang mana hantaran-hantaran jauh yang dilakukan kepada Parthiban akan bermain dengan lebih direct untuk beat Aiman Yusni dengan kelajuan yang dia ada. So ada beberapa gerakan yang positif di awal game yang dilakukan oleh Parthiban dan berjaya untuk exploit kawasan kanan pasukan Perak tersebut. Tetapi daripada segi decision ataupun daripada segi final choice or option yang dilakukan oleh Parthiban boleh dikatakan masih lagi kurang. Apabila banyak hantaran-hantaran yang dilakukan oleh Parthiban,
berjaya untuk diblok dan juga diintercept oleh barisan pertahanan Perak di bahagian tengah di dalam kawasan D-box, iaitu sama ada Jasper ataupun daripada segi Shivan Pillai lah. So benda tu memberikan satu satu masalah kepada pasukan Kedah untuk mencari Ifidayo yang bertindak sebagai target man yang sentiasa berada di dalam D-box. Jadi untuk bahagian kiri mungkin mereka boleh perbaiki daripada segi quality crossing dan juga daripada segi accuracy, bagaimana mereka nak pastikan bola tersebut sampai kepada Ifidayo. Jadi itu untuk yang kedua. Yang ketiga, yang paling ketara kalau kita lihat untuk corak serangan pasukan Kedah. Kedah sebenarnya efektif dalam pergerakan di bahagian kanan, iaitu dengan pembentukan Hidalgo yang lebih suka untuk inverted ataupun masuk ke bahagian tengah. Sebab apa Hidalgo suka inverted ataupun masuk ke bahagian half space ataupun bahagian tengah lah orang kata? Sebab dia lebih kepada untuk create ruang kepada bahagian winger untuk berada dalam position yang kosong ataupun di bahagian wide area ada space untuk pasukan Kedah exploit. Jadi apa yang bakal dilakukan di ruang kosong tersebut adalah Wan Amir Afiq akan bertindak lebih ofensif untuk naik buat overlap dan masuk ke bahagian wide area tersebut. Dan di sinilah Hidalgo akan ada beberapa option, sama ada option untuk supply bola ke dalam D-box ataupun option untuk buat passing kepada Wan Amir Afiq yang buat overlap tadi. Jadi kebanyakannya pergerakan di bahagian kanan memang Hidalgo dan juga Wan Amir Afiq berjaya untuk membentuk combination play yang bagus. Mereka berjaya untuk exploit bahagian kiri pasukan Perak dengan sangat bagus, yang mana kita boleh nampak Wan Amir Afiq buat overlap, Hidalgo buka game, Hidalgo bagi support dan sebagainya. Tetapi macam saya cakap tadi, compact bahagian pertahanan pasukan Perak membolehkan corak serangan yang dilakukan oleh pasukan Kedah di bahagian kanan berjaya untuk dineutralkan. Dan antara perkara yang paling ketara yang keempat adalah antara Ifidayo, Hidalgo dan juga Ott serta bahagian kanan dan kiri. Apa yang kita boleh belajar, Ifidayo dia banyak berada di keadaan ataupun di posisi wide position ataupun out wide area, yang mana dia berada di bahagian kanan sewaktu Kedah berada dalam transisi build up. So sebab apa Ifidayo banyak berada di bahagian kanan ataupun berada di luar kawasan berbanding berada di bahagian sentral, adalah disebabkan dia tak dapat supply bola yang banyak. Sebab apa dia tak dapat supply bola yang banyak? Sebab tengah Kedah tak berapa nak hidup dan bahagian kanan Kedah sahaja yang hidup. Jadi perkara ini telah membolehkan dan membuatkan Ifidayo untuk drop lebih deeper untuk cover bahagian wide area. Tetapi apabila dia cover bahagian wide area and Ifidayo dapat bola, dia isolated, dia banyak berkesorangan yang menyebabkan bahagian tengah Kedah kosong. Jadi Ifidayo pun tak ada choice ataupun tak ada option, pilihan untuk dia masuk ke dalam dengan hantaran-hantaran yang lebih berbahaya untuk dia cari pemain-pemain Kedah yang lain. Sebab apa? Sebab bahagian tengah Kedah tadi tak ada yang move forward untuk ganti tempat dia yang berada sebagai seorang pemain nombor 9. Jadi benda-benda macam inilah yang menjadi permasalahan kepada pasukan Kedah apabila tidak berlakunya switch ataupun rotation position di dalam padang untuk menggantikan seorang player yang cover tempat player ni ataupun berada di luar posisi, yang menyebabkan pemain-pemain Kedah yang berada di bahagian serangan lebih kepada isolated, dan mereka memang sangat tidak ada dalam attacking structure, dan menyebabkan bahagian attacking Kedah boleh dikatakan lebih kepada individu teknik. Dan memang kita boleh nampak lah individu gameplay yang ditunjukkan oleh Hidalgo memang efektif, sebabkan tak ada orang yang nak link up dengan dia dan sebagainya. Dan untuk game ni juga Ott memang boleh dikatakan tak ada partner yang crucial ataupun partner yang efektif untuk bergandingan dengan dia. So memang ketara lah. Jadi itu memang masalah Kedah yang utama. Dan untuk defend game ni boleh dikatakan Kedah antara defend yang bermain di bawah below par. Sebab sebelum-sebelum ni boleh dikatakan banyak Kedah elok buat small mistake. Sejak balik pada Langkawi hari tu, boleh dikatakan defensive structure Kedah agak solid. Tetapi untuk game ni boleh nampak yang defense Kedah banyak buat mistake dan buat small mistake lah, kesilapan kecil yang menghukum kepada kealpaan dan juga kepada gol pihak lawan. Gol daripada penalti lucu, Boyan Siga ragu-ragu buat keputusan last kali handball. Gol daripada Milanovic, hasil gerakan daripada Sandi Afolabi dan juga daripada Firdaus Sayadi. Semua player pergi rumun kat situ, tiba-tiba Milanovic tak ada orang jaga. Kalau Mullah keluar, communication antara defense department dengan goalkeeper department agak kurang. So back four agak kurang. So menyebabkan pasukan Kedah punya backline tak terlalu orang kata apa, tak terlalu rigid dan dia tak terlalu compact. Banyak space yang diberikan untuk pasukan Perak exploit. Dan gol yang ketiga, tengok bagaimana Hakimi Mat Isa memanfaatkan
kelajuan dia untuk beat dua pertahanan Kedah, Arif Farhan dan juga Boyan Siga. Dan sepatutnya Milanovic boleh skor lagi, yang mana gerakkan dia dengan Sio, yang mana Sio buat through ball kepada Milanovic melakukan percubaan dan sebaiklah Kalamullah save. Jadi benda-benda macam ni kita perlu ketara lah. Dan untuk backline juga sebenarnya defensif ataupun midfield memainkan peranan yang penting juga untuk buat defensive duty ataupun memberi backup protection. Sebab Moses dah keluar, Abraham Back masuk, kita boleh nampak lah yang bahagian tengah tu agak kucak-kacil lah di zone nombor 6 tu. So benda tu memang Kedah kena improve. Sebab 8 bulan ni nak lawan Seri Pahang, saya harap Kedah perbaiki lah apa yang patut lah, apa yang patut. Yang positifnya semalam saya tengok Hidalgo seorang lah. Hidalgo better kalau dia main kat tengah, mungkin dia jadi lebih efektif. Dia boleh jadi attacking minded, dia boleh jadi link up player kan. So mungkin boleh jadi something yang lebih better kan. Mana kita tahu kan, kita doakan yang terbaik lah untuk 8 bulan. Untuk Perak game ni memang saya puji. Obviously memang saya puji. Sebab satu, defending mereka bagus, mereka compact, mereka reading game bagus, mereka clear bagus, mereka tahu yang Kedah akan cari Ifedayo. Jadi apa yang mereka buat, mereka block, mereka intercept dan mereka akan pastikan bola hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pasukan Kedah tak sampai kat kaki Ifedayo. So banyak mereka melakukan interception, blocking. So Ifedayo tak dapat bola di dalam kawasan di box untuk dia sudahkan. So benda tu memang positively bagus lah untuk defend structure pasukan Perak. Dan dalam out of position, defending structure mereka bagus. Mereka rigid, mereka disiplin, mereka tersusun. So apabila mereka tersusun, kita boleh nampak lah yang backline pasukan Perak memang obviously bagus. Yang kedua, apa yang pasukan Perak kita boleh puji adalah tentang Lucu. Lucu ni memang dalam padang dia berada di mana-mana sahaja dan dia adalah general untuk bahagian tengah pasukan Perak. Dia memang main guna otak, dia bermain, dia deep waktu pasukan Perak dalam pembinaan build up daripada bahagian bawah, dia akan turun lebih deeper untuk collect the ball. Dan apabila dia dapat bola, dia akan bawa bola pergi depan. Kita boleh nampak macam mana dia gerakkan. Dalam game ni saja dia ada beberapa percubaan, tapi dia berjaya skor melalui sepakan penalti dan satu assist lah. So benda tu memang obviously bagus lah. Dan untuk Sio game ni memang positively bagus, tapi sayang dia kena injured, dia keluar. And Milanovic daripada segi off ball movement dia bagus, dia pandai untuk letak positioning yang bagus kan. Jadi bila dia join the attack tu, dia akan menyebabkan attack tu jadi lebih positively bagus lah. So benda tu memang solid lah bahagian tengah. So Perak semalam gameplay lawa, mereka main 1-2 passing, pressing forward mereka bagus, mediated control bagus, mereka bermain dengan zonal marking yang bagus, mereka bermain dalam fasa 1 bermain dengan zone yang bagus lah semalam kan. So budak mereka punya gameplay memang bagus kan. So pertukaran yang dilakukan, bawa masuk Hakimi Mat Isa untuk gunakan dia punya pace pun memang bagus, solid. So Perak deserve menang lah semalam kan. Saya harapkan 18 bulan lawan kat Kedah nanti, Perak boleh main macam tu jugalah, baru ada saingan dan boleh layak ke peringkat seterusnya. So Yusri Ceklah dia buat satu tim yang bagus, dia bina tim yang dia betul-betul nak dengan kemampuan yang dia ada, dengan bajet yang tertentu, dia boleh buat better daripada LTK. That is a good thing lah, sebab dah nampak corak permainan. So tahniah Perak kan. Saya harap Kedah comeback, Perak boleh keep konsisten lah. Okay, Assalamualaikum.